TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K. Selama 1 jam ini kita akan sama-sama membincangkan sebuah topik dari mata pelajaran biologi tingkatan 5. Siapakah agaknya guru yang akan sama-sama membimbing kita pada hari ini? Jom kita saksikan. Baiklah murid-murid, jom kita nak persilakan teacher insari kita. Teacher Rama, apa khabar? Terima kasih. Hai Nisa. Apa khabar Nisa? Saya sihat. Lama tak jumpa Nisa. Ya, hari ini saya bersemangat teacher sebab saya nak belajar sama-sama dengan murid-murid calon-calon SPM 2022 bagi mata pelajaran biologi. Tapi saya nak tahu teacher, apa tajuk kita hari ini? Tajuk kita hari ini adalah struktur dan fungsi daun. Wah, nak belajar mengenai tumbuh-tumbuhan ke? Ya, kita dah masuk tumbuh-tumbuhan. Apabila kita masuk tingkatan 5, kita akan masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan. Baiklah, kita tidak berdua-duaan di sini. Ya. Kita ditemani dengan siapa, teacher? Hari ini saya ada murid-murid kesayangan saya. Ya, itu dia. Sains Salam Syah. Hai, selamat datang ke Didik TV. Ya, okey. So inilah murid-murid kesayangan saya di SM Sains Salam Syah. Okey, saya akan mengambil kesempatan ni untuk memperkenalkan mereka satu persatu ya. Boleh, silakan. Okey, kita ada Muhammad Hashimi. Saya sudah Hashimi. mengajar dia selama 4 tahun sekarang. Inilah tahun keempat. Ya, Hashimi, lama sikit Hashimi. Mana satukah insan yang bernama Hashimi? Hai, baik. Okey, kita ada Ukail, my Ukail. handsome boy. Hai. Alright, kita ada Farouk. Handsome Farouk. juga. And Zulhadi. Zulhadi. My quiet boy. Ya, semuanya nampak dah bersedia dengan kita pada hari ini. Murid-murid di rumah pun diharapkan bersedia untuk topik kita pada hari ini. Jom, kita nak teruskan sesi kita. Silakan. Ya. Okey, terima kasih Nisa. So, tanpa melengahkan masa, kita akan masuk kepada chapter kita hari ini, iaitu struktur dan fungsi daun. Baik. Seperti yang cikgu dah bagi tahu, struktur dan fungsi daun adalah suatu topik di dalam mata pelajaran biologi, iaitu di tingkatan 5. Selama ni di tingkatan 4 kita banyak tengok fisiologi haiwan dan semua bab-bab tentang yang paling asas ialah asas biologi. Baik. Okey, sekarang kita sudah masuk kepada tumbuh-tumbuhan. Ya. Alright. Okey. So, saya ialah Puan Rama Lechmi dari SM Sains Alam Syah. Alright. Okey. So, dalam struktur dan fungsi daun, bahagian pertama yang kita akan tengok adalah struktur daun. Seperti sebenarnya murid-murid ini telah mempelajari tentang struktur daun daripada sekolah rendah sebenarnya. Ya, betul. So, ini bukan satu daripada benda yang agak baru. Ya. Tapi sebenarnya kita akan masuk secara lebih mendalam tentang struktur daun sebenarnya, Nisa. Baik. Ya, okey. Apabila ini adalah satu gambar keratan rentas daun daripada buku teks kita. Ingat murid-murid, buku teks adalah dokumen yang terpenting yang anda mesti jadikan sebagai kawan rapat anda apabila hendak mempelajari mata pelajaran biologi. Betul. Itu adalah nasihat guru anda ya. Betul. Alright, okey. So, struktur daun ini terdiri daripada apabila kita tengok daun ini nampak seperti daun saja. Ya. Apabila kita potong dia secara keratan rentas, baru kita nampak dia mempunyai pelbagai lapisan dan pelbagai struktur yang berbeza-beza. Nisa dan murid-murid juga, teacher hendak bagi tahu di sini bahawa setiap bahagian daun ini mempunyai fungsi mereka yang berbeza dan mereka ini bukan daripada sel yang sama ya. Mereka ni semua adalah berbeza-beza mengikut fungsi mereka. Ya, itu sebabnya bahagian yang pertama ni kita akan pergi secara lebih mendalam hal inilah. Baik. Ya. Okey, apabila kita tengok ni kita mempunyai cuticle, iaitu lapisan atas yang berlilin. Jangan bimbang, cikgu akan pergi lebih mendalam tentang benda ini. Epidermis atas, epidermis ini selalunya adalah lapisan pelindung lah Nisa dan murid-murid ya. Alright, okey. Selepas itu kita ada mesofil palisad dan mesofil berspan. Ya. Kemudian kita ada berkas vaskular.
Berkas vaskular ni terdiri daripada xylem dan phloem. Baik. Ya, selepas itu kita ada epidermis bawah. Epidermis bawah dan epidermis atas ini sebenarnya amat berbeza. Mereka tidak sama walaupun mereka ini epidermis, struktur dan fungsi mereka ini berbeza sedikit. Baik. Ya, itu anda perlu tahulah, ya. Okey, so ini adalah suatu ringkasan. Teacher bagi sebagai ringkasan. Sebelum kita masuk kepada soalan, perlu tahulah ringkasannya, ya. Okey, satu lagi ialah selalunya kita struktur daun ini apabila kita tengok satu tumbuhan ini, dia ada suatu susunan yang sangat-sangat istimewa. Siapa boleh bagi tahu apa yang susunan istimewa dia tu? Yang supaya dia tidak bertindih. Hashimi boleh cuba Hashimi? Ada yang nak kongsikan? Cikgu, saya rasa kan jawapannya mozaik daun, cikgu. Mozaik daun. Ini adalah perkataan baru Nisa. Mozaik Sebab daun. itu mereka baru mempelajarinya. Sebab itu teacher tanya. Mozaik daun ini adalah suatu susunan tumbuh-tumbuhan supaya daun-daun mereka tidak bertindih antara satu sama lain. Untuk memaksimumkan penyerapan cahaya dan fotosintesis. Baiklah, teacher, saya ada satu soalan. Ya. Adakah semua daun mempunyai struktur seperti yang ditunjukkan di dalam keratan rentas sebentar tadi? Oh, tidak Nisa. Sebenarnya itu satu lagi perkara yang murid-murid juga perlu tahu, bahawa semua struktur daun yang kita tunjukkan ini adalah asas sahaja. Pada hakikatnya, apabila habitat mereka dan tempat di mana mereka berada ni berbeza-beza, struktur mereka pun mungkin mengalami pengadaptasian berbeza-beza. Semua ini adalah untuk kemandirian dia. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita akan berhenti seketika. Murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses SPM 2022 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022 bersama saya Nisa K, dan kita masih bersama dengan Teacher Rama. Kita nak teruskan perbincangan kita berkaitan dengan tajuk kita hari ini, struktur dan fungsi daun. Silakan Teacher. Okey Nisa, ini adalah bahagian di mana kita akan pergi terus kepada struktur fungsi daun. Yang satu daripada fungsi daun iaitu sebagai organ utama transpirasi. Sebenarnya dia juga merupakan satu organ untuk respirasi melalui stoma, tetapi bagi pendapat teacher, banyak soalan ni berkaitan kepada transpirasi dan fotosintesis. Sebab itu teacher fokus kepada transpirasi dan fotosintesis. Alright, okey, mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ini adalah suatu bahagian di epidermis bawah yang sangat-sangat istimewa. Epidermis atas tidak mempunyai stoma, epidermis bawah mempunyai stoma, Okey, so mekanisme pembukaan. Stoma ini adalah tempat di mana transpirasi berlaku. Transpirasi ini kita panggil sebagai kehilangan air. Dan kehilangan air ini dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran. Kita tidak boleh bergantung kepada faktor persekitaran ini supaya kalau dia tidak dikawal, Nisa, kalau penutupan dan pembukaan stoma ini tidak dikawal, tumbuhan ini akan mengalami kehilangan air yang melampau, yang boleh memudaratkan tumbuhan itu sendiri. Sebab itu dia mempunyai satu mekanisme untuk menutup dan membuka stoma. So dia ada dua lah, kandungan ion kalium di sel pengawal, iaitu dia mempunyai satu cara yang sangat-sangat khusus di mana ion kalium akan diambil, dipump secara aktif ke dalam dan keluar sel supaya air akan meresap masuk secara osmosis dan sama ada dia boleh mengawal kesegahan atau menjadikan stoma sel pengawal itu lebih flasid. So inilah yang akan mengawal mekanisme pembukaan dan penutupan stoma. Okey, bukan itu saja, kepekatan sukrosa di dalam subsel pengawal ini juga adalah satu daripada cara untuk stoma ini atau sel pengawal ini menjadi flasid atau segar. Ini semua kita sudah tengok di struktur dan fungsi daun di menengah atas. So hari ini teacher nak masuk terus kepada soalan. Itu kita punya sukses kita, itu kita punya main agenda kita. So organ utama transpirasi juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Seperti yang saya baru bagi tahu tadi, kehilangan air ini amat dipengaruhi oleh 4 faktor, iaitu keamatan cahaya, kelembapan relatif, suhu dan pergerakan udara.
Baik. Okey, yang ini murid-murid telah pelajari di menengah rendah juga. So apa yang kita akan belajar di menengah atas ini, di biologi ini hanyalah lebih mendalam. Itu sahaja. Okey, kita pergi terus kepada soalan Nisa. Okey, soalan pertama berbunyi sebegini. Okey, soalan yang teacher pilih ini semua adalah soalan yang bukan nak kata secara langsung. Soalan yang berperingkat, yang berlapis-lapis, yang memerlukan murid-murid di sana fikir sedikit sebelum memberi jawapannya. Okey, sudah bersedia? Alright. Okey. So, satu tumbuhan muda, tumbuhan ini muda telah dibuang akar rambutnya. Ini adalah situasi. Seperti yang anda ketahui sekarang, KSSM soalan kita ni banyak berbaurkan situasi kehidupan seharian. Itu sebabnya saya memilih soalan-soalan yang mempunyai kaitan dengan situasi keharian. So, itulah juga niat saya untuk mendedahkan murid-murid kepada situasi harian. So, tumbuhan muda telah dibuang akar rambutnya. Akar rambut ini adalah suatu struktur khusus di dalam akar untuk menyerap air dan garam mineral. Okey? Alright. Okey, sekarang situasinya sebegini. Dia telah dibuang. So, and mereka juga telah memberi, disebabkan akar rambut ini telah dibuang, kadar transpirasi tumbuhan ini telah menurun. Baik. Antara pernyataan berikut, manakah menerangkan keadaan tersebut? Mengurangkan luas permukaan untuk penyerapan air, mengurangkan kadar pengangkutan air, mengurangkan kadar penyejatan, mengurangkan tindakan kapilari. Yang manakah berkaitan dengan situasi di mana akar rambutnya dibuang? Okey, baca soalan, fahamkan, hadamkan sebelum anda memberi jawapan. Alright. Kalau ada jawapan boleh angkat tangan. Siapa nak cuba? Boleh angkat Murid di tangan. rumah pun nak Farouk, cuba. bagus Farouk. Silakan, My handsome Farouk. boy. Okey, pada pendapat anda lah. Apa jawapannya, Farouk? Saya rasa jawapan dia A, cikgu. A. Mengurangkan luas permukaan. Tapi rasa macam jawapan dengan soalan tu langsung tak ada kaitan kan? Sebenarnya betul Farouk. Farouk ni telah memberi jawapan yang betul. Sebenarnya tahniah. So ini adalah satu soalan di mana soalan ni adalah bukan secara langsung not a direct question. Dia ni berlapis-lapis. Anda perlu tahu bahawa membuang akar rambutnya akan because akar rambut ini adalah untuk memberi luas permukaan yang besar untuk penyerapan air. Apabila akar rambut ni dibuang, kadar penyerapan air di akar akan berkurangan. Itu yang menyebabkan kadar transpirasi dia menurun. Nampak tak? So apabila akar tidak dapat menyerap air dengan baik, air yang hilang sebagai transpirasi pun akan menurun. So ini disebabkan luas permukaan penyerapan air telah berkurangan. Itu sebabnya kadang-kadang apabila Nisa suka tak menanam pokok bunga? Saya suka tapi pokok bunga tak hidup lama. Mungkin kerana Nisa telah mencabut anak pokok itu dan cuba menanamnya di pasu yang lain, menyebabkan akar rambutnya semua hilang. Mungkin. Cubalah teknik teacher. Alright, okey, kita pergi masuk kepada soalan kedua. Alright, baguslah murid-murid. Okey, masih di organ utama transpirasi. Okey, so baca dan hadapkan soalan. Teacher selalu memberi peringatan kepada murid-murid, bukan saja kepada murid-murid di SM Sains Salam Shah, juga kepada murid-murid di seluruh Malaysia di sana. Apabila menjawab soalan, sila baca dan hadamkan soalan sebelum anda cuba menjawab. Okey, kadar transpirasi adalah tinggi apabila keamatan cahaya tinggi. Apa kaitannya? Kan? So, terangkan perhubungan antara bukaan stoma dengan kadar transpirasi. So, nampak macam soalan ni berlapis-lapis. Dia ada kadar transpirasi, tiba-tiba ada keamatan cahaya, selepas tu ada bukaan stoma dengan kadar transpirasi. Bagaimana anda hendak menghubung-kaitkan semua elemen ini? Dan markahnya 6, teacher? Ya, kerana ini adalah satu soalan esei murid-murid juga. So, kalau soalan struktur selalunya kita tidak memberi lebih daripada 3 atau 4 markah. Apabila dia membawa 6 markah, bermaksud ini adalah satu soalan esei. Alright, okey. So, saya harap semua sudah baca dan hadamkan soalan. Siapa yang nak jawab? Mungkin ada yang memberi satu diam, pendapat. dah ada Apa? Bukan jawapan. semua jawapannya, at least berilah pendapat. Bagus, Ukail. Silakan, Ukail.
Saya rasa jawapannya apabila kadar fotosintesis tinggi, bukaan stoma lebih besar. Ya, Kerana betul. sel pengawal mempunyai kloroplas. Ya, ya. Nampak tak? Di sini adalah transpirasi tapi Ukail telah mengaitkannya dengan fotosintesis. Betul tekaan Ukail sebenarnya. So walaupun dia ini transpirasi, sebenarnya pembukaan stoma iaitu sel pengawal ini mempunyai kloroplas, Nisa. Sebab itu apabila dia mempunyai kloroplas, keamatan cahaya menjadi tinggi, fotosintesis akan menjadi lebih tinggi dan akan menyebabkan sel-sel menjadi sega. Sukrosa akan meningkat dan sel-sel akan menjadi sega, so dia akan membuka dan stoma akan menjadi lebih besar. So ini jawapannya. So sel pengawal menjalankan fotosintesis. Walaupun ini semua, itu sebabnya kita selalu bagi tahu, ingatkan kepada anak murid dan juga murid-murid di luar sana, biologi ini adalah suatu perkara di mana anda perlu tahu bagaimana hendak mengaitkan satu perkara dengan satu perkara. Kadang-kadang soalan ini dia tidak secara direct. So, dia tanya tentang transpirasi dan keamatan, tiba-tiba jawapannya pula ada kaitan dengan fotosintesis pula. Itu sebenarnya yang menyebabkan semua pelajar ni rasa susahnya, terkeliru. Sebenarnya semua ini ada kaitan, So menjalankan fotosintesis apabila ada cahaya kerana dia mempunyai kloroplas. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Nampak tak, soalan tu adalah transpirasi. Di sini kita cerita tentang kadar fotosintesis. Sebab ini mendapat satu markah. Kalau murid ini kata semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi, tiada markah, Nisa. Murid-murid, ini adalah peringatan penting. Kerana apabila anda mengambil apa-apa daripada soalan, anda tidak akan mendapat markah. So, kena berhati-hati. Tolonglah baca soalan dan jawapan anda berkali-kali sebelum anda hantar. Alright, glukosa yang terhasil menyebabkan sel pengawal mempunyai tekanan osmosis yang lebih tinggi. Seperti yang saya bagi tahu, apabila fotosintesis menjadi tinggi, osmosis sel air akan meresap masuk dengan lebih banyak, sel pengawal akan menjadi lebih sega, stoma akan terbuka dengan lebih luas, maka transpirasi pun akan menjadi lebih tinggi. Itu kaitannya sebenarnya. Alright, semua ini akan mendapat satu atau dua markah lah, kerana sebenarnya air dari sel-sel ini akan mendapat satu markah, secara osmosis akan mendapat satu markah. Alright, so sel pengawal menjadi sega dan mengembang. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin banyak gula terhasil, iaitu sukrosa, dan semakin besar saiz bukaannya yang menyebabkan transpirasi semakin tinggi. Nampak tak kaitannya sekarang? Apabila kita cerita satu persatu, kita kena kaitkan balik kepada soalan. Itu adalah teknik penting. Penting untuk mereka memahami. Okey, kita masuk kepada satu soalan kebat. Pada musim tengkujuh, hujan yang sering turun menjadikan udara tepu dengan wap air. Sekali lagi, ini adalah soalan situasi. Nisa dan murid-murid di sana. Pada pendapat anda, adakah keadaan ini mempengaruhi bekalan mineral pula? Dia tak tanya air, mineral, Okey, siapa boleh jawab? Zulhadi, boleh cuba? Masih berfikir-fikir lagi masa mungkin. berfikir. Murid-murid di rumah pun ada yang menggaru kepala nampaknya, teacher. Tak apalah. Okey. So sebenarnya mungkin dia tak dapat mengaitkan, Okey, kerana musim tengkujuh ini mempengaruhi transpirasi sebenarnya. Okey, so musim tengkujuh mempengaruhi transpirasi kerana kadar transpirasi itu sebenarnya akan menurun. Kerana apabila kita punya atmosfera ini mempunyai banyak molekul udara akibat hujan. Musim tengkujuh ni musim hujan, musim hujan. Seperti inilah kita perlu kaitkan. Dia adalah musim hujan. So udara kita mempunyai banyak molekul air. So, molekul air daripada daun ini tidak boleh tersejat keluar. Samalah seperti kita sidai kain. Apabila hari hujan, mengapa kain-kain kita ni semua tidak kering cepat? Kerana molekul udara mempunyai banyak molekul air, air daripada kain kita ni tidak tersejat. Itu sebabnya. So, dia akan menyebabkan kadar resapan air tanah juga akan menurun. Nampak tak? So, remember, ingat air tanah ini ada kaitannya dengan garam mineral kerana transpirasi bukan saja berfungsi untuk menyerap air
tetapi juga untuk mengangkut garam mineral. Baik. Garam mineral dia tak boleh masuk secara sendiri tahu. So dia perlu diangkut, dia di dalam bentuk terlarut. Baik. So apabila dia dalam bentuk terlarut, apabila air diserap masuk, garam mineral akan ikut sekali. Baiklah. Itu kaitannya. Baiklah, untuk menjawab dengan baik anda perlu memahami setiap banyak topik dalam mata pelajaran ini supaya dapat menjawab soalan seperti contoh soalan yang telah ditunjukkan. Jangan ke mana-mana, masih bersama-sama dengan kami selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Sukses SPM 2022. Bercakap mengenai tajuk berkaitan dengan daun mesti akan dikaitkan dengan fotosintesis. Jom kita teruskan perbincangan kita. Silakan teacher. Okey, terima kasih Nisa. Alright. Okey, sekarang kita akan tengok organ utama fotosintesis. Organ utama fotosintesis bukan organ mana-mana ya, daun. Masih daun juga. Baik. Alright. So ini merupakan dua tindak balas. Dua tindak balas yang berlaku di dalam apabila fotosintesis ni terlibat. So sebenarnya dalam topik ini sebenarnya fotosintesis adalah di mana dia sangat banyak kita mengeluarkan soalan. Alright, saya dalam pengalaman saya rasa macam banyak sangat soalan keluar daripada bahagian ini. So anda perlu tahu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So ini bermaksud fotosintesis. Sebelum ni kita hanya tahu bahawa keamatan cahaya, fotosintesis memerlukan cahaya untuk membuat fotosintesis. Tapi sekarang kita masuk lebih mendalam di mana fotosintesis sekarang terbahagi kepada dua, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya. Ramai murid-murid merasakan mekanisme fotosintesis ini sangat rumit. Sebenarnya bagi teacher, kalau boleh anda ambillah yang terringkas boleh, yang seperti yang seringkas yang boleh untuk mendapatkan markah yang maksima. Okey, kalau boleh jangan menghafal. Kerana apabila menghafal anda tidak faham apa yang berlaku dan mungkin kesilapan boleh berlaku. Okey, so tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So anda perlu tahulah apa mekanisme yang berlaku kerana soalan sering keluar daripada bahagian ini juga. Tetapi soalan yang saya pilih adalah bukan daripada yang secara langsung teacher bagi soalan yang aras tinggi sedikit. Alright, okey. So ini adalah soalan objektif yang pertama. Okey, kadar fotosintesis meningkat apabila keamatan cahaya semakin bertambah. Itu adalah hakikatlah. Memang kita tahu apabila cahaya banyak, fotosintesis akan bertambah. Tetapi tengok situasinya ialah bagi sesetengah tumbuhan, kadar fotosintesis berkurangan pula. Pada hari yang panas, tengah hari, tentu keamatan cahaya sangat-sangat tinggi, betul? Tapi fotosintesis berkurang pula. Mengapa ini berlaku? Macam mana itu teacher? Ini berkaitan, okey, teacher bagi satu clue lah ya. Ini berkaitan dengan topik yang kita baru belajar tadi, iaitu transpirasi. Okey, kita minta Zulhadi, boleh tak cuba menjawab soalan ni Zulhadi? Zulhadi tahu jawapannya, boleh cuba? Boleh cuba, boleh cuba. Boleh cikgu. Saya rasa jawapannya C, cikgu. C. Alright. Yang stimulus untuk mengurangkan kehilangan air daripada daun. Betul. Kerana saya telah memberi clue bahawa dia ada kena-mengena dengan transpirasi. Sebab itu dia telah meneka dengan, bukan teka, mungkin dia sudah tahu jawapannya. Bagus Zulhadi, cubaan yang bagus. Kerana setiap jawapan ini sebenarnya adalah betul dari segi fakta. Alright, anda perlu ingat soalan ramai murid-murid di luar sana merasakan soalan objektif ini sangat senang apabila kita boleh semua jawapan ada, tetapi jika anda tidak tahu mengaitkan setiap pengetahuan anda, soalan objektif pun akan menjadi soalan yang sangat susah. Betul tu, akan ada jawapan yang mengelirukan. Anda kena ingat kadar fotosintesis berkurang pada tengah hari yang panas. Ini dia. Sebenarnya tumbuhan ini walaupun fotosintesis merupakan suatu yang memang dia hendak buat, perlu buat, dan dia memang itulah matlamat hidup dia, tetapi dia perlu juga menjaga kemandirian dia supaya dia tidak hilang air dengan terlalu banyak.
Kalau fotosintesis, keamatan cahaya yang tinggi, seperti yang soalan yang sebelum yang itu yang kita nampak tu, stoma akan terbuka dengan sangat-sangat besar. Murid-murid dan juga Nisa dan juga murid-murid di luar sana. Apabila stoma buka dengan terlalu besar, bagaimana dengan transpirasi? Akan meningkat. Betul? So kehilangan air akan menjadi melampau. So itu sebabnya tumbuhan itu walaupun dia ni sangat hebat melakukan fotosintesis, dia terpaksa menutup stoma dia kerana tidak mahu kehilangan air. Sebab itu kadar fotosintesis berkurangan kerana melalui stoma, ingat, dia mendapat karbon dioksida atau pertukaran gas. Baik. So pertukaran gas karbon dioksida ni sangat penting untuk fotosintesis. Tapi mereka tidak mempunyai pilihan lain. Mereka terpaksa menutup stoma itu menjadi kecil sedikit, bukan tertutup rapat ya, tertutup sedikit supaya untuk mengurangkan kadar transpirasi. Baik. Ya, okey. So jawapannya betul lah seperti Zulhadi bagi tahu, liang stoma tertutup untuk mengurangkan kehilangan air. Ya, so dia tak nak kalau hilang terlalu banyak air nanti, dia akan menjadi layu. So apa dia satu daripada fungsi tumbuhan ini adalah untuk transpirasi adalah untuk menyejukkan tumbuhan. Ya. Sebab itu kalau tumbuhan ini dia berada di luar sana 24 jam pun dia masih fresh lagi, masih dia tak layu. Inilah cara dia mengawal semua apa yang dia bolehlah untuk terus hidup. Baik. Ya. Okey, soalan yang kedua adalah soalan kebat. Encik Kumar ingin menanam pokok anggur di dalam sebuah rumah hijau di Cameron Highlands. Nyatakan kelengkapan yang betul di dalam rumah hijau tersebut dan terangkan fungsi kelengkapan tersebut. Okey, baca dan hadamkan soalan dulu ya. So sekarang ini pun adalah soalan berbentuk situasi. Dia hendak menanam pokok anggur di Cameron Highlands. Sejuk ya. Ya, betul. Alright. So soalan ini dia mempunyai dua elemen. Murid-murid tengok ya. Nyatakan kelengkapan yang diperlukan. Ini adalah satu, kita mesti memberi kelengkapan yang diperlukan dan juga terangkan fungsi kelengkapan tersebut. Baik. So rasa-rasanya, okey, siapa yang boleh jawab? Kalaulah anda ingin membuat rumah hijau ini. Wah, tanam pokok anggur di Cameron Highland. Apa yang akan lengkapkan? Apa yang anda perlukan? Boleh kongsikan jawapan. Ada yang nak kongsikan jawapan? Sila angkat tangan. Rasa-rasanya. Semua masih berfikir, kalau ada pokok anggur, apa agaknya kelengkapan yang kita perlukan? Bagaimana dengan keamatan cahaya? Kan fotosintesis amat memerlukan keamatan cahaya, betul? Lagi air. Betul? Tapi lokasi pun memainkan peranan tinggi kan? Ya, teacher? juga. Lokasi juga memainkan. Kadang-kadang setiap spesies ini hanya boleh hidup di setengah kawasan disebabkan tanah, nutrien dan juga persekitaran dia lah. Tetapi rumah hijau ini, anda perlu faham, rumah hijau ini adalah suatu habitat yang terisolasi. So walaupun di luar itu sangat-sangat sejuk, di dalam rumah hijau ini semua keadaan dia ni adalah di optimum. Pernah masuk rumah hijau tak Nisa? Saya pernah masuk sekali. Ya. Kalau di luar suasananya macam agak sejuk, di dalam suhunya rasa seperti terkawal sedikit. Ya. Okey, so apabila luar tu sejuk macam mana pun kita sudah masuk tu dia akan menjadi sangat sesuai lah. Okey, so jawapannya berbunyi begini. So sumber air ini adalah kelengkapan pertama lah. So yang mencukupi untuk fotolisis air semasa fotosintesis untuk mendapatkan air, sumber mineral bagi pertumbuhan yang optimum. So nampak tak? Kelengkapan diikuti dengan apakah fungsi tersebut. So ini yang saya rasa murid-murid selalu abaikan. Mereka tidak menepati segala elemen yang diperlukan dalam soalan itu. Alright, okay. So mentol dengan keamatan cahaya. Walaupun because ada rumah hijau ni di kawasan yang macam musim sejuk. Kan apabila musim sejuk hari menjadi sangat pendek. Kan? So dia mempunyai mentol
24 jam untuk memastikan mereka dapat menjalankan fotosintesis sepanjang hari. Dan mereka mempunyai alat pemanas. Ini yang menyebabkan kalau di luar tu sejuk, ya, kita masuk dalam terpaksa buka jaket Nisa. Ya, betul. Kan? Kerana 25 darjah ni, suhu yang sangat-sangat sesuai. Ya. So dia memerlukan sumber gas karbon dioksida. Selalunya mereka akan membakar parafin di sana. So apabila dia parafin ini terbakar, dia akan memberi sumber karbon dioksida yang tinggi untuk mereka menjalankan fotosintesis. Tapi di sini ingat ya, soalan ini mempunyai dua elemen. Bukan saja kelengkapan, anda juga perlu memberi fungsi kelengkapan tersebut. So fungsi kelengkapan tersebut. So dua-dua elemen ini perlu diberikan. So rasa-rasanya lah, Farouk nak tanya sikit boleh tak? Kalaulah jawapan Farouk ni dia ada, memberi sumber air saja, mentol saja, alat pemanas sahaja dan karbon dioksida saja, anda boleh dapat markah penuh tak? 6 markah boleh dapat tak agak-agaknya? Rasanya lah. Cuba teka, cuba teka. Tanpa penerangan ya? Tanpa penerangan. Tak ada. Tak Baguslah. Hashimi boleh tak? Apa Hashimi rasa? Boleh tak? Apabila dia tak ada penerangan, boleh dapat markah penuh tak Hashimi? Tak, sebab Tak. penerangan ni perlukan banyak info. Betul. Alright. So ingat, ini adalah kesilapan murid yang sangat-sangat umum. So perlu ada soalan dengan jawapan dia, perlu hadamkan soalan itu. Ini yang dikatakan baca soalan dengan sangat-sangat teliti. Kerana dalam soalan itu menyatakan ada dua tujuannya, kena nyatakan dan keterangan sekali. Sedikit soalan daripada saya. Kita tahu proses fotosintesis memerlukan keamatan cahaya yang tinggi, tetapi bagaimana fotosintesis berlaku? Adakah ia berlaku pada waktu malam, proses fotosintesis? Okey, dia sebenarnya tiada kena-mengena dengan siang dan malam. Jika sumber cahaya boleh dibekalkan. Saya pergi belakang sedikit ya. Baik. Okey, so jika sumber cahaya tu boleh diberikan secara continuously, secara berterusan, dia boleh melakukan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Memang betul, tindak balas bersandarkan cahaya amat memerlukan cahaya. Kerana mereka memerlukan cahaya untuk fotolisis air dan untuk mengujakan elektron di dalam pigmen dan juga untuk menghasilkan ATP. Tetapi semua bahan-bahan yang dihasilkan di tindak balas bersandarkan cahaya ini akan digunakan di tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tapi tidak bersandarkan cahaya ini, Nisa dan murid-murid, tidak bermaksud malam. Ini bermaksud apabila dia hanya tidak bergantung pada cahaya. Kalau kita boleh memastikan tindak balas bersandarkan cahaya berterusan sepanjang hari, secara automatik tindak balas tidak bersandarkan cahaya akan berlaku sepanjang masa. So dia tidak kira siang malam. Contoh dalam situasi yang mempunyai keamatan cahaya yang agak kurang pada hari yang sungguh mendung. Ada hari kan mendung, jadi kita akan rasa macam wah dah pukul 7 ke ni? Kan gelap je. Jadi adakah itu antara waktu yang berlaku fotosintesis berlaku tanpa bersandarkan keamatan cahaya semata-mata? Dia akan, kalau Nisa dan murid-murid kena faham fotosintesis, apabila kita kata fotosintesis, dia ini adalah gabungan tindak balas bersandarkan cahaya dan tidak bersandarkan cahaya. Apabila tindak balas bersandarkan cahaya lengkap, dia akan pass baton dia kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Apabila kita telah berjaya menghasilkan glukosa, baru kita rasakan fotosintesis ni lengkap, Nisa. So seperti situasi yang Nisa bagi pada masa yang mendung atau pada masa baru matahari hendak terbenam. Itu ada satu lagi situasi, Nisa, yang kita akan ceritakan di segmen seterusnya, iaitu titik pampasan. Baiklah, sebelum kita teruskan perbincangan kita, murid-murid di rumah, okey semuanya ya? Ada yang dah garu kepala. Garu kepala, tak apa. Boleh rujuk buku teks. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Kembali ke Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2022. Kita nak berbincang mengenai titik pampasan. Apa
Apa itu titik pampasan? Jom kita dengarkan penjelasan daripada teacher. Ya. Okey, titik pampasan ini sebenarnya Nisa dan murid-murid, titik pampasan ini adalah suatu situasi di mana kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Okey, so mungkin murid-murid dan Nisa terfikir-fikir, tadi kita belajar tentang transpirasi, fotosintesis adalah. Tapi kenapa pula kadar respirasi? Ingat, ini berkaitan dengan bab 7 di tingkatan 4. Seperti yang saya bagi tahu, semua bab-bab di biologi ini adalah berkaitan. Okey. So bab 7 respirasi adalah bab di asas biologi. So itu sebabnya kita tak explain, kita tak menerangkan sekali lagi apa itu kadar respirasi. Baik. Alright. So murid-murid perlu tahu mengaitkan already dah, ya. Okey, so kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Okey. Inilah jawapan untuk soalan Nisa tadi, di mana apabila mendung, ya, apabila mendung atau apabila cahaya baru hendak keluar pada awal pagi atau apabila cahaya terbenam and so on, usually tidak terbenamlah pada awal pagi kerana dari malam tiada cahaya, baru cahaya keluar, betul. So itu adalah pada masa yang kita panggil sebagai keamatan cahaya yang rendah. Ya, so apa yang akan berlaku ialah pada waktu malam tumbuhan akan menjalankan respirasi sahaja. Respirasi ini adalah suatu situasi di mana glukosa akan dioksidakan. Glukosa akan dioksidakan untuk membentuk karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, manakala fotosintesis ini pula adalah terbalik daripada respirasi. Dia menghasilkan glukos, kita menghasilkan oksigen dan juga kita akan menggunakan tenaga. So ini adalah proses yang totally opposite. Okey. So and kedua-dua ini berlaku kepada tumbuhan sepanjang hayat dia, setiap hari in fact. Okey, setiap hari benda ini berlaku. So pada ini adalah suatu graf yang teacher ambil daripada buku teks kita, ya. So graf ini nampak tak dia ada satu line yang panjang di sini. Alright. So selepas tu kita ada satu lagi garis biru yang memotong garisan hitam itu. Okey, so di situ bermaksud kawasan ini adalah apa yang kita panggil sebagai titik pampasan. Di sini kadar respirasi dan fotosintesis adalah sama. Okey, di mana semua glukosa yang telah dihasilkan oleh fotosintesis yang tidak seberapa itu akan digunakan sepenuhnya oleh tumbuhan dalam respirasi. So sebenarnya kan, kalau kita nak bagi tahulah kan, fotosintesis ini menghasilkan glukosa. Respirasi menggunakan glukosa. So di titik pampasan ini bermaksud fotosintesis dan respirasi adalah sama. Baik. Okey, so sebab itu mereka bagi tahu untung bersih dalam glukosa dalam glukosa. Kadar fotosintesis jika anda melepasi arah sini, untungnya bersih. Untung bersih akan dapati di mana glukosa akan melebihi respirasi anda. Respirasi ini tidak bergantung kepada cahaya atau apa-apa faktor. Sepanjang hari dia akan berlaku, Nisa dan murid-murid. Tetapi fotosintesis bukan seperti itu. Dia amat bergantung kepada faktor luaran, terutamanya cahaya. So sebab itu. So jika anda punya situasi tumbuhan itu berada di bawah garisan itu, bermaksud dia mendapat rugi bersih, di mana glukosa itu yang digunakan dalam respirasi itu lebih cepat berbanding yang dihasilkan. Ini seperti gaji masuk, ini seperti kita punya perbelanjaan. So titik pampasan ini ialah apabila gaji dan kita punya perbelanjaan adalah sama. Anda akan hidup, tetapi tiada pertumbuhan. Ya, baik. Alright. Okey, so itu adalah untuk memudahkan murid-murid fahamlah, ya. Okey, so ini adalah suatu soalan. Okey, terangkan kesan terhadap pembebasan oksigen kepada atmosfera. Kalau Nisa tengok dan murid-murid tengok, yang ini adalah berkaitan dengan karbon dioksida, betul? Baik. Manakala soalan ini pula tentang oksigen. Apa kaitan oksigen dengan karbon dioksida?
Kan? Dua-dua gas ini adalah amat-amat berbeza. Ya. Tapi kaitannya adalah daripada respirasi dan fotosintesis. Ya? Okey, kesan terhadap pembebasan kepada oksigen kepada atmosfera oleh tumbuhan di titik pampasan. So, oksigen daripada hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya. Sama seperti glukosa juga. Because glukosa dan oksigen adalah hasil daripada fotosintesis. Ya, baik. Ya, so apabila mendapat titik pampasan, semua oksigen dan glukosa ni digunakan untuk respirasi. Baik. Bermaksud tumbuhan itu tidak berupaya untuk membebaskan oksigen yang lebih sebenarnya. Ya, tidak berupaya untuk membebaskan oksigen yang lebih. So itu yang berlaku. Itu sebabnya tiada oksigen yang dibebaskan. Tapi situasi ini ialah bukan berpanjangan, Nisa. Jika situasi ini kalau tumbuhan ini berada sangat lama, itu dia. Okey, nak tanya, apa yang akan berlaku kalau tumbuhan berada sangat-sangat lama di titik pampasan? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Kalau tumbuhan berada di dalam titik pampasan untuk jangka masa yang lama. Ada yang nak cuba? Ada yang nak cuba? Mungkin tertanya-tanya. Okey, Zulhadi. Silakan Zulhadi. Zulhadi. Saya rasa kalau papasan tadi tak ada glukosa yang berlebihan hasil. Glukosa berlebihan. Macam mana tu, teacher? Ya, betul dia. Itulah, tengok, ramalkan apa yang berlaku dari aspek pertumbuhan jika pokok ara berada di titik pampasan untuk jangka masa yang sama. So, soalan yang tadi, soalan yang saya tanya Zulhadi ni, inilah cara soalan dia keluar. Baik. Ya? So, nampak tak? Dia berada di titik pampasan untuk jangka masa yang lama. Ini penting, Nisa dan murid-murid. Seperti yang teacher bagi tahu, titik pampasan berlaku sepanjang, memang every day, setiap hari dia berlaku. Tetapi jika tumbuhan itu berada di dalam titik pampasan untuk jangka masa yang lama, itu yang akan menjadi, nak kata masalah tidak, tumbuhan itu akan hidup, tetapi dia tidak mempunyai apa-apa pertumbuhan. Ya? So untuk 3 markah, ini dia jawapannya. Tiada glukosa. Sebab itu kata tiada glukosa berlebihan. Kerana ramai murid-murid kata tiada glukosa dihasilkan. Ya? So glukosa memang akan dihasilkan kerana fotosintesis masih ada. Tetapi tidak secara berlebihan. Ya? Ini akan menyebabkan tiada pertumbuhan. So tumbuhan itu tidak berupaya bertumbuh. Dia akan macam adakah akan pokok hidup itu akan kekal saiz itu sahaja? Ya. Dia akan kekal saiz itu saja. Kalau dia di titik pampasan, Nisa, tanam pokok ni dia letak dalam titik pampasan, 2 minggu lepas itu Nisa datang tengok pun dia masih sama. Oh. Kerana semua glukosa yang dihasilkan tu telah digunakan untuk respirasi. Tetapi kan? saya jangkakan mungkin pohon akan mati. Adakah pohon akan mati kalau berada di titik pampasan terlalu lama? Itu amat bergantung kepada apa yang dia perlu buat. Baik. Tapi selalunya tidak, Nisa. Selalunya tidak. Selalunya because dia mempunyai banyak lagi faktor seperti kitar hayat dan semuanya. Tetapi kalau dia berjaya berada di titik pampasan, dia akan hidup, tetapi tiada apa-apa pertumbuhannya, tiada pembiakan di sini. Pembiakan kerana selepas anda bertumbuh menjadi satu level lah, satu tahap yang sesuai, baru anda boleh membuat pembiakan. Kalau anda balik macam kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tidak ada perkembangan, tiada pertumbuhan, tiada apa-apa balance, tiada apa-apa yang lebih untuk anda membuat pembiakan. So tumbuhan itu seperti yang saya kata, dia akan hidup. Nisa akan boleh nampak dia, tetapi tiada perubahan. Tidak perubahan. Baik. So tiada pembiakan, tiada penghasilan bunga dan buah. Baik. So kesianlah. Betul. Sangat kesian, ya. Alright, okey. So ini adalah soalan bonus kebat. Kenapa teacher bagi dia sebagai soalan bonus kebat? Kerana soalan ini berkaitan dengan fotosintesis dan transpirasi yang kita telah belajar dalam dua-dua ini, ya. Okey, situasinya adalah sebegini.
So, Raja menunjukkan suatu tumbuhan yang terjejas oleh habuk dari kilang simen yang berhampiran. Okey, pada pendapat anda, apakah kesan kepada kadar transpirasi dan fotosintesis tumbuhan ini disebabkan kejadian ini? Alright. So, fahamkan soalan ni. Kilang simen, dia terjejas oleh habuk. Okey. Alright, yang berhampiran. Pada pendapat anda, apakah kesan daripada kadar transpirasi dan fotosintesis disebabkan kejadian ini? Okey, Ukail. Ukail, can you hear me? Faham Yes, tak? yes. Faham soalan ni tak? Faham cikgu. Faham. Okey, boleh tak beri teacher sedikit clue? Apa anda rasa yang akan berlaku kepada tumbuhan ini? Saya rasa transpirasi dan fotosintesis akan berkurangan. Transpirasi dan fotosintesis berkurangan. Berkurangan. Ya, betul lah. Memang betul. Kadar transpirasi dan fotosintesis memang akan berkurang secara mendadak. Ada sebabnya, Nisa. Ya? Okey, habuk. Apa yang habuk akan buat? Ini semua disebabkan oleh habuk tu. Ya. Ya? Okey, ini dia jawapannya. Habuk yang tebal dia akan menyumbat stoma. So stoma adalah organ utama untuk transpirasi, ya. So dia, dan bukan itu saja, dia juga akan mengurangkan keamatan cahaya yang merupakan perkara penting untuk fotosintesis. Sebab itu betul lah apa yang Ukail kata tu, disebabkan dua faktor ini berkurangan. Bukan itu saja ya, apabila dia menyumbat stoma, of course karbon dioksida pun, pertukaran gas pun akan terjejas juga. Semua ini yang akan menyebabkan tumbuhan ini mengalami situasi sebegini. Tetapi nampak ya, ini adalah soalan 10 markah. So selalunya murid-murid akan sangat-sangat takut apabila soalan esei 10 markah. Tidak perlu takut apabila anda dapat hadamkan dan anda dapat kaitkan, ya. So anda mesti akan boleh menjawab soalan sebegini. Tak perlu takut, ya. Baik. Okey. So habuk tebal menyumbatkan stoma 1 markah, mengurangkan keamatan cahaya 1 markah, transpirasi berkurangan 1 markah, akan menyebabkan suhu optimum tumbuhan tidak dapat dikekalkan. Ya, because transpirasi seperti yang saya bagi tahu, transpirasi adalah sangat penting untuk menyejukkan tumbuhan. Ya, betul. Apabila transpirasi tidak berlaku, tumbuhan ini akan mengalami situasi sebegini. Suhu optimum tidak dapat dikekalkan. Ya. So kenaikan suhu menyaaslikan dan mengurangkan fotosintesis. Satu lagi, sini pun sudah 1, 2, 3, 4. Dah 6 markah. Banyak dah. Banyak markah. So kekurangan transpirasi menyebabkan air, ya, ini dia, tidak dapat diangkut. Ingat ya, fungsi transpirasi ini walaupun dia ni adalah kehilangan air. Ramai murid-murid sana dia kata, transpirasi ini kehilangan air, bermaksud kita hilang air. Adakah dia itu perkara yang penting? Kalau tak ada transpirasi boleh hidup tak? Sebenarnya kalau dia tak ada transpirasi dia tak boleh hidup. Kerana itu adalah cara untuk tumbuhan itu mengangkut air dan garam mineral. Walaupun dia hilang. Nisa dan murid-murid tahu tak, hampir 90% daripada air yang diserap daripada tanah ini hilang secara dalam transpirasi. Hanya 10% saja digunakan untuk fungsi dia. Tetapi mereka sanggup, Nisa, sanggup. Mereka sanggup hilang 90% ini semata-mata untuk mendapatkan air dan garam mineral itu. Ya, okey. So akan menyebabkan tumbuhan itu layu. So keamatan cahaya yang rendah, ya, keamatan cahaya ini tidak boleh bagi markah sekali lagi, ya, kerana ini adalah ulangan, menyebabkan tumbuhan berada di titik pampasan. Nampak tak bagaimana kita kaitkan semua transpirasi, pampasan dan fotosintesis. Baik. Ini adalah soalan aras tinggi, sangat-sangat aras tinggi. 9 markah di situ, teacher. So untuk ini ya penting, ya. Kalau dia ini dalam titik pampasan untuk sekejap tiada masalah. Itu perlu ingat. Apabila dia berada di jangka masa yang panjang, itu yang akan menyebabkan masalah kepada tumbuhan itu. Baiklah. Ya? Okey, glukosa yang dihasilkan semasa fotosintesis sama dengan glukosa yang digunakan untuk respirasi. Baik. Nampak tak bagaimana kita kaitkan fotosintesis itu dengan glukosa. So, last itu paling akhir, belum habis lagi. Pertumbuhan terbantut. Bermaksud kita telah rumuskan apa yang akan berlaku kepada tumbuhan itu. Kita apabila situasi ini nak berlaku, paling pertama kita akan nampak pada tumbuhan itu ialah pertumbuhan terbantut. Tapi ini semua adalah sebab-sebabnya.
Ini semua adalah sebab-sebabnya. Nampak tak? Inilah bagaimana kita perlu menjawab soalan biologi. Nisa dan murid-murid juga. Baiklah, sebenarnya dalam pada kita berbincang pelbagai topik dan topik dan tajuk mengenai struktur dan fungsi daun, pada hari ini kita sebenarnya telah tiba di penghujung kelas kita, Teacher Rama. Ya, Khusyuk Nisa. masing-masing rakan-rakan kita di sini dan juga murid-murid di rumah. Sedikit kesimpulan ataupun rumusan dari Teacher Rama buat murid-murid yang menonton. Alright, okey. So struktur daun ini, ingat ya, apabila anda ingat daun, anda perlu ingat tentang transpirasi. Apakah yang penting menyebabkan transpirasi, bagaimana mekanisme pembukaan, penutupan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Anda perlu tahu juga tentang fotosintesis dan juga titik pampasan. Ini adalah perkara-perkara penting dalam bab inilah. Okey. Baiklah, terima kasih Teacher Rama kerana bersama-sama dengan kami pada hari ini membincangkan topik struktur dan fungsi daun bagi mata pelajaran biologi tingkatan 5. Terima kasih murid-murid dari Sekolah Menengah Sains Alam Syah kerana bersama-sama dengan kami. Terima kasih murid-murid di rumah, calon-calon SPM 2022. Diharapkan segala tips dan perkongsian dari Teacher Rama anda ambil dan aplikasikan di dalam kehidupan seharian anda agar dapat menguasai mata pelajaran ini. Kita jumpa lagi di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih. Thank you, Teacher.